setiap hari. Saya tak ada pil bawang, tak ada. Kalau tuan-tuan ada tukang jual suplemen bawang tu, nak bagi free boleh lah. Baik, saya tak ada ustaz-ustaz berapa sen dengan gaji dia. Rakaman ni suntik, jangan masuk orang malu kan, duit gaji sen. Baik, bawang tu seketul saya ambil, saya tak malu. Saya buka api, pak. Dia lagi buat ni, saya biasa pukul 9 semalam saya buat. Dia ketak minyak sikit, bawang tu macam arak, macam apa. Kang 2-3 minit, matikan api, makan. Makan roti. Kadang tengok TV makan bawang. Kulit-kulit kan dia buang. Baik. Sebab apa makan bawang? Bagus. Tapi ada orang marah. Oi, makro tu apa? Makro tu senang je. Buat tak berdosa. Tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Maknanya kalau saya buat, saya tak berdosa lah. Cuma rugilah, tak dapat pahala. Itu je. Boleh faham? Sebab dibimbangi takut kalau lepas makan bawang tak gosok gigi, semayang nanti bau, mengganggu bau. Itu je. Tapi kita makan malam macam saya. Sebab lepas malam tak ada semayang, tak menunggu orang, kita terus tidur, terus berdengur. Betul? Baik, ini makruh. Baik, bab kahwin tu Imam. Oh, masuk sikit sedap. Baik, bab kahwin makruh. Kalau kita ada anak, saya minta maaf orang perempuan belakang saya sebut, anak perempuan, anak lelaki, kita tahu dah. Kalau anak perempuan, kita tahu dah hak perempuan ni pemalas. Orang Melayu kita kesian, dia perangkap orang lelaki-lelaki keluar. Kita tahu anak kita tak kerti nak masak, anak perempuan nak dara ni. Kita tahu dia pun tak nak menyumbang, belajar pun tak pandai. Kita tak nak suruh dia kerja, malas dia tidur sampai pukul 12, pukul 1 tengah hari baru keluar nak dara ni. Kita tahu kuat melawan kan, ada orang sekarang kuat melawan. Kita tahu dia ni kadang, ni contoh kan, ada penyakit. Kadang-kadang penyakit dia kadang gila babi ketuk suami dia kan, bakal ketuk suami lah. Baik, ataupun makro dia kedudukan dia duduk suka tak semayang, suka duduk melepak. Orang Melayu kita jahat. Dia kata apa? Kau ni kalau tahu macam ni, mak abah kahwin dengan kau lah, cari orang ni siapa nak kahwin dengan kau kahwin, kau keluar rumah ni. Maknanya dia akan memudaratkan bakal suami. Baik, maka dalam ini disebut makruh. Sebab apa makruh? Bagus dia kahwin, mungkin kalau nasib baik dapat ustaz kan, ustaz tu akan didik dia balik, cik kan. Baik, ni contoh. Saya lah, contoh saya bertunang dulu, putus tunang lah. Dulu pernah lah dengan pramugari. Kelas rakaman dan yang kita kayu tu lah mantu kelas. Kita buruk yang tu berkelas, pramugari nak lah masa tu lah kan. Baik, tak boleh nak masak, tak kerti semua. Tanya ni tak kerti, tak kerti. Buka lah awal, okey lah kan. Baik, masa tu tak pakai songkok lagi, ustaz muda kan. Baik, subhanallah. Tapi maknanya kita akan menanggung. Nanti masa nak jadi, nak kahwin, nak kena ada orang gaji. Allah masa tu lah kan, Allah sakit hati tu kan. Nak kena ada orang gaji, nak kena sedia kereta, basuh baju orang gaji, kena pandai. Baik, dia tanya balik, saya pernah ikut sekali balik ke rumah. Mak ayah kata tu lah, Luqman, dia ni pengajar itu lagi nak kahwin dengan Luqman je, nanti Luqman didik dia. Dia lepaskan kita, nampak? Lepaskan kita. Agaknya Allah sayang, betul dalam Quran dia kata, saya tak kata saya baik, tapi dalam Quran dia sebut auzubillahi minasyaitonir rajim kan, at-tayyibin lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin kan, at-tayyibat lit-tayyibun. Maknanya orang lelaki baik tu orang baik untuk lelaki baik. Memang tak ada jodoh, saya naik kereta kebetulan Yusuf pindah kat Ilan. Nasib tak macam mana, teringin nak makan kekek air satu, makan tengah hari. Dia kata dia terbang. Sekali pergi kekek air satu, nampak tengah duduk kan, bekerja berlaku macam mana kan, kepegang tangan. Jadi ustaz rasa itu petunjuk Allah lah kan. Baik, jadi itu perempuan yang ni makruh. Kalau kita tahu anak kita ni dalam kedudukan memudaratkan pasangan, kita paksa tak dia kahwin, hukumnya makruh. Sebab kita akan menyusahkan pasangan dia. Tapi orang Melayu dia pegang, kau ni tak nak masak, tak nak belajar, tak nak apa, kau kahwin lah. Sebab betul. Sebab apa mak? Kahwin itu sunat. Kau mak dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab menyusahkan pasangan, kadang-kadang bercerai. Mak sanggup buat macam ni dengan saya, mak. Kenapa? Mak kahwin dengan anak mak ni tak boleh masak, anak mak ni tak semayang, anak mak ni apa? Kenapa? Bahaya. Sebab tu kena ajar anak semayang. Perempuannya ajak masak sikit, masak telur sardin campur-campur itu sudah lah kan. Lepas tu nanti dia kahwin dengan suami pandai lah, pergi kelas masak. Baik. Dan yang terakhir kita tutup lah, kita semayang syak, kita balik.
Allah bagi kita. Sebab tu senang masuk syurga tuan-tuan dan puan. Ustaz bagi tahu je dulu, malam ni Ustaz nak tutup tajuk ni kecil je. Allah bagi kita senang masuk syurga, rupanya kita lahir berpermak kita. Allah cuma mempertanggungjawabkan kepada kita 5 je. 5 tu pun ikut kesesuaian. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, satu lagi wal mubah. Dalam kitab ni dipanggil ibahah, dalam bahasa kita mubah. Ada harus. Apa harus tu? Nampak senang masuk syurga. Bukan kita kena 5-5, betul? Sikit je kena yang ni kerja ni. Baik, harus apa? Harus Ustaz terus sebut dalam kitab usul fiqh dan kitab Arab ni. Tapi di buku tuan-tuan tu kita jauhi bagus juga. Tapi Ustaz suka kitab yang Arab ni. Harus ni apa dia? Yang ni rugi sikit lah harus. Wa ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Kal akli rus, dalam kitab usul fiqh disebut. Harus ni dia middle, tengah-tengah. Buat pun tak dapat pahala, tinggalkan pun tak berdosa. Itulah harus. Sebagai contoh, kal akli rus, seperti makan nasi. Harus dia. Dia nak makan, boleh tak makan tak pun. Sebab orang putih makan makroni ke roti, orang Arab makan roti pula. Betul? Atau lagi makan apa? Makan padi pula, makan apa? Makan ginseng pula, makan apa? Nasi ataupun tu apa? Lobak ada. Lobak kawan dengan Arna. Satu lagi tu. Makan apa? Macam padi dah. Dia lawan nasi atau apa? Gandum. Oh, tuan-tuan lobak keluar capati keluar. Apa ada makan capati dah lapar ni dah. Tak makan nasi lagi ni tengah kita ni. Oi, baik. Sebenarnya ada satu lagi harus. Dalam Islam hukum dia harus. Tapi kita tak banyak main, tapi kita tak faham sebab tu kita tak pegang. Ada hukum harus. Contohnya makan nasi. Sebab tu kita tak boleh nak paksa. Makan nasi, tuan-tuan makan tak dapat pahala. Tuan-tuan tak makan nasi pun tak dapat dosa. Sebab dalam Islam dia tak sebut apa-apa pun tentang nasi. Sebab ada orang Arab dia tak makan nasi, dia makan roti. Tuan-tuan pergi Mekah. Tuan-tuan pergi Mekah, tanya tuan ni. Tuan-tuan satu hari ada 2 rial hidup. 2 rial tu RM2. Saya nak tanya dekat Kota Serimas, ada RM2 satu hari hidup tak? Sesungguh tuan-tuan, 2 rial kat Mekah, RM2 kat Mekah. Saya sebut RM2 dah senang faham. Rakaman pun ada. RM2, tuan-tuan tak payah. Tuan-tuan pergi sembahyang subuh, tuan-tuan balik. Dekat sepanjang nak balik hotel tu tuan-tuan puan, banyak orang jual roti Arab. Roti Arab bukan macam kita kan? Roti Arab besar tu, bulat, tebal tu, sedap, RM1. Dan roti Arab ni, kalau ada duit jangan kedekut, beli bayar RM1 lagi, beli kuah dia. Kuah dia dipanggil full ni kuah kacang full, sedap. Kalau kita orang Melayu tak ngerti, dia selalu beli dal warna kuning tu. Kalau saya kat Mekah saya tak beli dal, saya beli full ni dengan dia cecah. Oh tergala. Dan saya nak bagi tuan-tuan, roti ni kalau makan, kalau roti China kita makan sekeping 2 keping dia bertahan, dia kembang kan, tak payah. Tapi roti ni tuan-tuan bukan saja kembang. Saya tak tahu macam mana, sebab tu orang Melayu kadang kenapa beli satu je, kenapa tak beli 2 je, haji jemaah umrah. Belilah 2-3 ramai orang. Sebenarnya satu tu makan 4 orang pun tak habis. Kalau tuan-tuan beli satu tu, tuan-tuan seorang, tengah hari nanti pun boleh makan lagi. Tengah hari tak habis, malam boleh makan lagi. Kalau malam tuan-tuan tak habis, roti itu bertukar menjadi senjata. Roti itu akan bertukar menjadi keras. Kalau orang jahat kata, tuan-tuan ketuk dia, bang, macam kena ketuk kuali. Sebab tu Ustaz turun. Sebab tu orang kata roti ni, nasi ke, dia harus dia terpulang. Ada orang makan bubur, ada orang makan nasi. Sebab itu tuan-tuan dalam bab kahwin, kita tutup dalam bab kahwin tu Imam baik, dalam bab kahwin harus ni macam mana? Harus ni kalau contohnya laki-laki tu dia biasa, dia tak kerja, tapi contohnya dia memang bapak dia ada kebun. Dia lain. Dia bukan yang macam haram tadi, yang tadi makruh tu. Dia tak kerja, tapi bapak dia memang ada kebun, datuk nenek moyang dia memang ada hasil. Walaupun dia tak kerja pun dia memang ada duit. Kalau tuan-tuan ada anak dara macam ni, anak-anak teruna ke, memang tuan-tuan ada hasil tu nenek moyang kelapa sawit tu tak habis. Baik, dalam masa pun juga anak tuan-tuan ni tak adalah rajin sangat, tapi boleh lah kan. Boleh lah setakat jemur kain tu, pergi kedai tu boleh lah.
Kereta pun ada, kalau kita mati pun bagi je kereta kita, motosikal ni, motosikal sudahlah, motosikal lama, motosikal baru jangan. Baik. Mana kalau nak kahwin dia kahwin dengan perempuan yang nak dikahwinkan, perempuan tu pun tak mati kelaparan, nak balik kampung, dia ada motosikal kita tadi. Nak duit makan, dia pun dapat duit, bukan duit kita, duit Datuk Nenek Moyang kita yang kebun kan, dia pun dapat bahagian dia. Jadi boleh hidup. Kalau macam ni dalam Islam harus, ataupun bapak dia kaya, risau bapak dia, maksudnya bapak dia bagi duit dia tiap bulan 2,000 macam KKL, ada orang bagi anak dia 20,000, hukum dia harus kahwin kan. Antaranya disebut dalam muhasirah, fiqhul muhasirah ataupun dalam fatwa muhasirah, yang dipanggil harus ni nikah gantung. Nikah gantung. Sebab tu kalau ada anak, ustaz kata kapal tu nikahkan, harus. Tuan-tuan ada duit, alah kau ambil dah, abang bagi kau sebulan 400, ambil dah. Nampak? Kau buatlah belanja, lepas tu lebih tu sebulan, seminggu sekali kau pergilah hotel bajet RM60 dia, mana-mana kau lah. Kau janganlah pergi dalam mereka. Dulu kau membazir makan McDonald dia, duduk berkepit, berjumpa di Taman Firdausi. Buat apa bang duit? Kau pergi hotel bajet, kau pergi makan burger RM2, kau kenyang dalam tu. Kau makan burger kau, lepas tu kau makan burger asli, kau kenyang balik. Betul? Ada gitu je, faham? Baik, sebab itu tuan-tuan dan puan, kita jangan takut. Inilah hukum Allah, dipanggil hukum taklifi. Allah hanya mempertanggungjawabkan kita 3 sahaja. Tetapi oleh kerana kita tak faham hukum taklifi itu apa, ulama usul fiqh pecahkan 3 tu, menuntut, membuat, menuntut, meninggalkan, menuntut, memilih. Tak faham. Sebab tu ulama usul fiqh baik dia pecahkan kepada 5. Sebenarnya Allah suruh kita yang berbahasa Malaysia 5: wajib, sunat, makruh, haram, harus. Maka inilah dikatakan hukum taklifi. Baik, insya-Allah mudah-mudahan kuliah malam pada hari ini kita yakin, kita beriman, beramal kepada Allah, dan kita berharap lepas ini mudah-mudahan dalam keadaan kita surau dah ada kat taman ni, kita ada imam, kita ada puasa, tuan-tuan jemaah yang baik, mudah-mudahan kita semua diridai Allah. Taman ni nampak sejuk kalau ustaz masuk, sonok. Ustaz rasa macam nak pindah di sini, tapi itu hari ada satu jemaah dia tunjuk rumah kat sana. Ustaz pergi kat bank, tak lepas bank. Ya, dah boleh jual lah. Kan, tak ustaz pun tak lepas. Yalah, pakai kereta merah, mana dah lepas kan. Sebab Ustaz kata, tuan-tuan dan puan, jaga kemakmuran. Redha Allah kalau kita hidup, redha mak ayah. Tapi redha tempat, redha keberkatan tempat tinggal tu daripada maksiat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, Ustaz sebut, bila kita faham sedang masuk syurga, jaga hukum Allah. Hukum Allah tu apa? 5 je. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Dan 5-5 ni tak semua kena kepada kita. Wajib hanya sikit je. Sembahyang, puasa, zakat. Itu bukan kita mampu, terus sini mampu lah kan. Puasa, mengucap tak payah dah mengucap dah. Haji umrah kalau mampu, nampak. Sunat itu pernah pada kita. Dan sebenarnya sunat badiah ke badi qawliah lagi, nampak. Makruh kita balik rumah lagi, nak makan bawah tak makan bawah. Itu je. Allah apa susah nak masuk syurga. Nombor 4, tuan-tuan dan puan, harus terpulang. Tuan-tuan nak makan nasi ke nak makan capati? Dia sebut capati ke situ. Nah, nampak. Haram makruh, lepas tu haram kan. Haram, jangan berzina. Siapa suruh berzina berzina kan? Jangan pukul isteri. Yang pergi lajang isteri buat apa? Ambil kau, siap mati kau. Tak boleh. Haram suami panggil isteri penyu. Baik penyu, gimana? Jangan buat, sudah. InsyaAllah selamat. Itulah usul fiqh. Asal usul fiqh, asal usul hukum. Asal usul hukum ada 5 tu dalam hidup kita, amalkan, InsyaAllah selamat. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, yasirru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan susahkan. Hadis Sahih Muslim. Dan Nabi sebut yang kedua, hadza dinul yusr. Inilah agama yang mudah. Dan seterusnya Allah sebut, auzubillahi minasyaitonir rajim, innamal usri yusra. Allah tu suka pada yang senang, tak suka yang susah. Dan di akhirnya satu tutup dalam kitab usul tarikh atau syariah Islami disebut takalif wa suhulatiha. Sebenarnya Islam ni dia tak, kalau siapa perlu Islam, sebab tu masa Ustaz tadi terberhenti. Bila Ustaz masukkan orang Cina Islam, dia kata takutlah Ustaz Islam. Kenapa? Islam tak boleh ni tak boleh tu tak boleh tu tak boleh tu Saya kata tak. Islam itu dalam kitab fiqh disebut takalif wa suhulatiha. Sebenarnya amalan dia sikit je, suhulatiha, dan mudah pula. Dia kata apa Ustaz? Kalau saya perlu Islam, saya dengar tak boleh tu tak boleh tu. Tak. Sebenarnya dalam Islam 5 je. Apa dia kata? Sebenarnya dalam Islam bila kita lain rumah kita jaga 5 je. Yang lain itu sunat je. Jaga apa? Jaga mengucap tak payah kan, sekejap sekali kan. Jaga sembahyang 5 kali je tadi. Jaga puasa itu pun sebulan setahun kan. 4 zakat, kata Allah zakat fitrah. 5 haji umrah, itu pun kalau mampu. Itu je. Terus dia masuk Islam. Nampak? Sebab tu dia kata, oh saya dengar ini tak boleh, itu tak boleh. Tak, itu berperingkat-peringkat, itu senang.
Sebab itu saya tutup dengan perkataan yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Aku di qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kuliah kita bersambung selepas daripada 5 Jun. Sebab Ustaz akan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 25 hari bulan. Jadi